Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kali ini anda bersama saya, Cikgu Peng dalam mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 4. Okey, apa yang akan anda belajar dalam Sains Sukan Tingkatan 4 ni ya? Okey, jom kita tengok. Okey, sebelum kita masuk, kita punya tajuk pertama iaitu dalam bidang 1, unit 1.1, pengenalan Sains Sukan. Awak semua bolehlah keluarkan awak punya buku nota atau buku catatan untuk awak tulis sedikit nota berkenaan dengan pengenalan sains sukan yang akan saya ajar sebentar nanti. Okey, tajuk pertama dalam subjek sains sukan tingkatan 4 iaitu dalam bidang 1 unit 1.1 pengenalan sains sukan. Okey, yang pertama kita perlu tahu apa itu takrif sains sukan itu sendiri. Okey, di sini ada pendapat tokoh dan juga pendapat organisasi. Pendapat tokoh daripada Chia dan Ken dan juga pendapat organisasi daripada British Association of Sport and Exercise Science dan juga Exercise and Sport Science Australia. Okey, di sini mereka dah memberi penjelasan berkenaan dengan apa itu sains sukan, tetapi secara kesimpulannya awak semua boleh simpulkan sains sukan ini adalah sains sukan dapat ditarifkan sebagai satu bidang ilmu yang mengaplikasikan prinsip sains dalam sukan dengan matlamat untuk meningkatkan prestasi sukan. Maknanya aplikasikan prinsip sains untuk meningkatkan prestasi sukan. Okey, seterusnya kedua kita perlu tahu dan kita perlu belajar apa itu bidang-bidang ilmu di dalam sains sukan. Okey, yang pertama anatomi, kedua fisiologi, ketiga pemakanan sukan, keempat biomekanik, kelima kecederaan sukan, keenam kawalan motor, seterusnya kecergasan fizikal, kaedah dan latihan fizikal, psikologi sukan, sosiologi sukan, pengurusan sukan dan pengukuran sukan. Ada 12 kesemuanya. Okey, kita pergi go through satu-satu. Pertama, kita pergi anatomi dan juga fisiologi. Kenapa anatomi dan fisiologi saya sekalikan? Kerana anatomi dan fisiologi tidak boleh dipisahkan. Apa yang awak perlu tahu dalam anatomi ialah ilmu tentang struktur tubuh manusia dan juga sistem organ dalam tubuh manusia. Contohnya seperti sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem pencernaan dan banyak lagi lah. Manakala fisiologi pula adalah tentang ilmu sains tentang fungsi tubuh badan ataupun fungsi tubuh manusia dalam keadaan normal. Maknanya fungsi-fungsi sistem organ tadi adalah kaitan antara anatomi dan juga fisiologi. Okey, seterusnya biomekanik. Biomekanik ni adalah gabungan daripada dua perkataan iaitu bio dan juga mekanik. Bio yang bererti sistem kehidupan dan mekanik bererti analisis daya dan kesan. Okey, biomekanik ni ialah aplikasi prinsip mekanikal dalam organisma hidup. Maknanya kita aplikasikan prinsip mekanikal tadi dalam manusia. Okey, dia juga bantu tingkatkan kecekapan dan prestasi melakukan aktiviti, terutamanya aktiviti sukan lah. Dan dia juga boleh merancang program latihan yang berkesan. Okey, seterusnya pemakanan sukan. Okey, pemakanan sukan ni kita aplikasi strategi pemakanan untuk kesihatan. Kita adaptasi corak pemakanan kepada latihan dan dia meningkatkan prestasi optimum semasa latihan dan pertandingan. Okey, seterusnya ialah kecederaan sukan. Okey, kecederaan sukan ni memang tidak dapat dielakkan untuk mana-mana atlet. Okey, apa itu kecederaan sukan? Okey, kecederaan sukan ialah keadaan luka atau kerosakan kepada manusia. Di mana ia akan berlaku kerana melakukan aktiviti sukan. Sebab kita bercerita dalam konteks sukan kan. Okey, dekat mana dia berlaku? Biasanya dia akan berlaku ke atas otot, tendon, tulang, ligamen dan lain-lain tisu sistem otot rangka. Okey, seterusnya kita belajar apa itu kawalan motor. Maknanya kawalan motor ni ialah disiplin ilmu yang mengkaji postur dan pergerakan manusia. Okey, mekanisme ini adalah mekanisme yang mengawalnya lah. Maknanya kawalan pergerakan yang dicapai melalui interaksi daripada sistem biologi. Okey, seterusnya ialah kecergasan fizikal. Kecergasan fizikal ni ialah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan. Dia kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif. Maknanya aktiviti masa lapang kita, sama ada kita exercise ataupun kita melakukan aktiviti sukan, iaitu kecergasan fizikal lah. Dan kecergasan fizikal biasanya mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kerja masam. Sebab kita ada tenaga yang lebih. Seterusnya ialah kaedah latihan dan fizikal. Kaedah latihan dan fizikal ialah proses pergerakan berulang-ulang seperti latihan. Sebab itulah atlet akan menggunakan latihan dengan secara sistematik, progresif dan memiliki tujuan akhir. Dan kaedah latihan ini juga akan meningkatkan prestasi dalam sukan kita.
Okey, seterusnya ialah psikologi sukan, iaitu ilmu saintifik tentang reaksi serta perlakuan fizikal, efektif dan kognitif dalam bidang sukan yang melibatkan ahli sukan serta penonton. Okey, biasanya psikologi sukan ni berkait rapat dengan mental dan emosi terutamanya atlet, pegawai dan penonton. Okey, seterusnya ialah sosiologi sukan. Apa itu sosiologi sukan? Okey, sosiologi sukan ni ialah disiplin ilmu yang mengkaji fenomena sosial yang berlaku dalam sukan. Okey, kajian saintifik tentang struktur dan proses sosial dalam masyarakat. Dan ianya juga mengkaji aspek sosial dan budaya dalam sukan. Dia berkaitan antara masyarakat dan sukan. Okey, seterusnya pengurusan sukan. Okey, pengurusan sukan ni dia gabungan kemahiran yang berkait dengan perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan bajet, kepimpinan dan penilaian. Okey, ia adalah sebuah organisasi atau jabatan, maknanya satu jabatan ataupun satu organisasi di dalam sukan yang akan mengendalikan produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan lah. Okey, seterusnya ialah pengukuran sukan. Yang mana pengukuran sukan ni ialah proses pengumpulan maklumat yang boleh ditunjukkan dari segi pengiraan seperti jarak, masa atau bilangan tugasan. Biasanya pegawai sukan ataupun pegawai yang akan mengira sukan itu yang akan terlibat dalam pengukuran sukan ini. Sebab ia akan dilakukan secara betul dalam kecergasan fizikal dan kemahiran sukan. Ia juga adalah pengukuran sukan ni mesti boleh dipercayai lah. Okay. Yang ketiga, tajuk ketiga kita perlu tahu apa itu kepentingan sains sukan. Okey, kepentingan sains sukan yang pertama adalah prestasi sukan lah. Prestasi sukan ni yang paling penting. Maknanya atlet dan jurulatih perlu memahami bidang-bidang ilmu dalam sains sukan bagi meningkatkan prestasi sukan. Dan ia juga adalah gabungan maklumat sains sukan diaplikasi bagi pembangunan prestasi atlet, sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okey, seterusnya sains sukan ni kepentingan dia apa? Untuk kesihatan. Maknanya sains sukan ni dia dapat membantu dalam meningkatkan tahap penjagaan kesihatan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal. Contohnya, atlet perlu memahami tentang pemakanan yang seimbang untuk membekalkan nutrien kepada tubuh badan dan keperluan tenaga. Okey. Okey, seterusnya dalam kepentingan sains sukan ni ialah pencegahan kecederaan. Maknanya kita perlu cegah kecederaan daripada sains sukan. Ini untuk meningkatkan kemahiran dan mengawal risiko kecederaan semasa melakukan sesuatu aktiviti lah. Sebagai contoh, okay, kalau kita biasa nampak dalam aktiviti mendaki gunung, ada kan pendaki-pendaki terutamanya yang dah berusia, dia akan menggunakan tongkat untuk aktiviti hiking. Yang itu adalah keperluan untuk mengawal keseimbangan dan meningkatkan kestabilan. Dan itu juga akan mencegah diri mereka daripada kecederaan lah. Okay, seterusnya ialah industri sukan. Okay, industri sukan ni ialah mencakupi beberapa sektor utama seperti pembuatan alatan sukan, penyediaan prasarana sukan dan penghasilan makanan tambahan. Okey, reka cipta peralatan dan pakaian juga di dalam industri sukan. Ini dapat mewujudkan penjenamaan yang dapat meningkatkan prestasi atlet. Okey, sebagai contoh dalam kejohanan renang sekarang ataupun atlet renang, dia mempunyai ciri-ciri fabrik seperti sisik. Dia punya baju renang tu, ciri-ciri fabrik dia seperti sisik ikan yang membolehkan atlet berenang mengurangkan rintangan air ketika berenang lah. Okey. Okey, kepentingan seterusnya ialah dari segi ataupun dari aspek kerjaya. Yang mana aspek kerjaya ni dia memberi peluang kerjaya yang berpendapatan tinggi lah. Okey, contoh kerjaya yang berpendapatan tinggi dalam sukan ni ialah jurulatih, pegawai sukan, pakar pemakanan, fisioterapi dan ramai lagi lah dan banyak lagi kerjaya-kerjaya dalam sains sukan yang dapat memberi pendapatan tinggi. Sebab apa? Peluang kerjaya dalam bidang sains sukan ni sangat luas dan dapat menjamin masa depan kita. Okey, seterusnya dari segi aspek ekonomi, penganjuran aspek ekonomi dia lebih kepada penganjuran sukan, pelancongan sukan, kajian saintifik dan penghasilan peralatan lah. Okey, seperti mana kalau kita ada prasarana yang moden dan canggih, dia akan memberi peluang kepada negara kita untuk dipilih sebagai penganjur suatu perjalanan bertaraf antarabangsa. Contohnya seperti Commonwealth, Olimpik contohnya. Okey, ini juga akan memberikan hasil daripada hak penyiaran, penjualan tiket, penajaan dan pengiklanan dan akan membantu kepada ekonomi negara. Okey. Okey, yang keempat, kita perlu tahu apa itu etika kesukanan sebagai atlet, pegawai dan penonton.
Okey, pertama kita perlu tahu apa itu etika. Okey, etika ialah prinsip moral, nilai akhlak dan tingkah laku yang menjadi panduan hidup kepada individu. Jadi bila etika dalam sukan ni, dia akan memastikan kemajuan sukan kepada negara berada setara dengan negara maju yang lain. Okey, persoalannya kat sini, siapa yang perlu mempunyai etika dalam sukan? Okey, ada tiga. Okey, yang pertama kita tahu atlet, yang kedua pegawai sukan dan yang ketiga penonton. Okey, kita pergi go through satu persatu. Okey, yang pertama atlet. Okey, atlet kita perlu bijak mengawal emosi. Dan kita tidak terpengaruh dengan provokasi pemain lain. Seterusnya kita perlu mempunyai komitmen yang tinggi. Kita perlu ada semangat kesukanan dan kita harus mempunyai rekod yang baik sepanjang penglibatan dalam sukan. Kita juga perlu mengamalkan permainan yang sangat bersih dan mematuhi segala peraturan dan undang-undang permainan. Seterusnya kita perlu ada pada tahap disiplin yang tinggi. Disiplin ini sangat penting. Atlet juga perlu bersikap amanah dan tidak rasuah. Okey, kita perlu menghormati pegawai dan pihak lain. Kita juga perlu meningkatkan prestasi diri kita, itu yang utama. Dan kita dapat menerima keputusan pengadil sama ada kalah ataupun menang. Kita juga boleh memaafkan kesalahan pemain lawan jika berlaku kekasaran secara tidak sengaja. Okey, seterusnya ialah pegawai sukan, di mana pegawai sukan perlu mempunyai sifat kepribadian yang baik dan profesional. Okey, mengamalkan sifat bertanggungjawab, ikhlas, jujur, amanah dan adil. Pegawai sukan juga perlu saling menghormati antara satu sama lain dan mematuhi peraturan dan undang-undang permainan serta bertindak rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, dari segi aspek penonton pula, penonton perlu bijak mengawal emosi dan mematuhi peraturan. Penonton juga harus memberi sokongan kepada pasukan yang disokongnya dan menghormati pegawai sukan dan penyokong pasukan lawan. Okey, penonton juga harus menerima keputusan pertandingan dengan baik. Ini untuk mengelakkan provokasi melampau dan tidak bersikap perkauman. Serta kita perlu saling menghormati antara satu sama lain. Penonton juga perlu berakhlak mulia dan juga berdisiplin tinggi. Okey, yang kelima ialah semangat kesukanan dan semangat mementingkan kemenangan. Okey, dalam semangat kesukanan, yang pertama kita perlu menunjukkan nilai persahabatan yang tinggi kepada pihak lawan. Dan kita juga memberi kerjasama yang baik dan menghormati keputusan pengadil agar perlawanan dapat dijalankan dengan lancar. Okey, ketiga, berusaha menunjukkan mutu permainan yang tinggi dalam mencipta kemenangan secara sah. Dan yang terakhir, kita dapat mengelakkan diri untuk melakukan salah laku bagi meningkatkan prestasi dengan tidak mengambil bahan terlarang seperti dadah perangsang. Okey, bagi semangat mementingkan kemenangan pula, dia berbeza dengan semangat kesukanan. Semangat mementingkan kemenangan ini lebih kepada menarik perhatian ataupun menggunakan apa saja cara untuk menarik perhatian dan mencapai kemenangan. Okey, pertama, menerima keagresifan dari pihak lawan dengan sengaja untuk menarik perhatian pengadil. Dan yang kedua, mencetuskan suasana yang menjejaskan fokus pemain lawan. Apa saja cara yang boleh memberikan kemenangan kepadanya akan digunakan dalam semangat mementingkan kemenangan. Okey, itulah yang kita akan belajar dalam tajuk pengenalan sains sukan ni. Okey, awak kena tahu 5 benda saja. Yang pertama, takrif sains sukan. Yang kedua, bidang-bidang ilmu dalam sains sukan. Yang ketiga, kepentingan sains sukan. Yang keempat, etika kesukanan. Dan yang kelima, semangat kesukanan dan semangat pentingkan kemenangan. Okey, itu saja kita punya kelas pada hari ini. Saya harap ilmu ini memberi manfaat kepada anda semua dan kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.